Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara pada malam ini, bahagia Tuan Imam serta barisan jantan kuasa Surau Al-Iman, kepimpinan tempatan di semua peringkat di kawasan Taman Puchong Utama. Tadi map tu dihantar sampai ke signboardnya, gambar-gambar surau ada dalam tu, tapi dia punya lokasi tu terhenti dekat signboard tu. Rupa ada dalam 5-6 minit lagi daripada situ ya. Tak update tu ya. Di malam ini tajuk ceramah kita adalah apa? Aku tanpa cintamu. Aku tanpa cintamu. Jadi itu sebab ramai budak-budak muda datang. Kan? Tapi kebetulan yang dekat surau ni memang ramai yang muda-muda yang tua tak ada lah. Jadi bila sebut tentang cinta ni, tu sebabnya ada dua konsep. Satu ma'iyatullah dan juga mahabbatullah. Bila ma'iyatullah, makna perasaan kita ni merasa Allah Ta'ala berserta dengan kita dalam apa juga keadaan. Bodoh ni cakap ni, nak cakap kat diri sendiri ni, bukan cakap kat orang lah. Tu saya suka tu bila ada penganjur yang buat tajuk kreatif tu kan, bagus. Jangan sama dengan orang. Orang tajuk tu, kita pun buat tajuk tu, kita buat tajuk lain. Jadi ma'iyatullah tu kesertaan, rasa Allah Ta'ala tu serta dalam kehidupan kita ni ada. Kan, masalah kita kadang-kadang nak dapat kesertaan Allah tu dalam hidup kita tu, kadang-kadang banyak kali kita terlupa. Sebab itu namanya manusia. Sebab tu namanya manusia. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman tu, surah Ar-Rahman disebut kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, no? Kan? Dia kata nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan. Allah Ta'ala ulang sebanyak 31 kali. Apa sebab Saja ulang tu kan. Itulah jawapan orang yang tak reti. Kenapa Allah Ta'ala sampai ulang banyak kali nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan, nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan? 31 kali surah Ar-Rahman. Ada 78 ayat. Dalam 78 ayat tu 31 kali Allah Ta'ala ulang. Apa sebab? Sebabnya manusia ni memang sifat goma lupa. Dia terlupa barang lain, ni terlupa dia yang Allah Ta'ala ada dengan dia. Bulan tu jauh, tapi kita nampak dia. Kan? Allah ni kita tak nampak, tapi dokek lagi dokek daripada okak kita ni, dia lagi dokek. Nabi kata lagi dokek Allah Ta'ala dengan kita. Jadi kita ni kena tengok balik diri kita ni, sebab kita gemar terlupa. Kita nak kena ingatkan diri kita, ma'iyatullah, kesertaan Allah pada diri kita. Sebab apa saya sebut nikmat tu? Sebab apa juga yang ada kat kita, apa juga lebih di kita, semua Allah Ta'ala bagi. Datang kita ke surau ni pun Allah Ta'ala bagi. Ni surau pun saja, surau Jumaat lah, surau biasa. Jadi semua Allah Ta'ala bagi. Macam malamnya ramai, Allah Ta'ala bagi. Yang saya dipahamkan jemaah subuh ramai macam ni kan, memang setiap pagi macam ni kan. Maka macam tu lah Allah Ta'ala bagi. Bukan kata sebab kelebihan kita. Suara sadap, yang penyanyi-penyanyi tu sadap, Allah Ta'ala bagi sebab nak tengok jauh mana nak manfaatkan suara tu.
Bukan sebab dia kita datang semayang, hati kita tergerak semayang, kita ni pergi semayang bukan sebab penceramah suruh. Kita pergi semayang bukan sebab aku tu lah, mujurlah aku ni copet sadar. Bukan sebab kita pun, sebab Allah Ta'ala suruh. Tu sebab kita mohon, ya Allah bagilah hidayah kat aku, bagilah hidayah kat aku, sebab Allah Ta'ala yang boleh bagi. Pertama-tama tengok ma'iyatullah, kesertaan Allah dalam hidup kita. Susah kita ni sebab sembahyang tu sendiri pun dalam sehari dalam berapa lama Maghrib 10 minit kata, Isyak 10 minit, Subuh 10 minit, Zuhur 10 minit. Kita pukul ratus 10 minit semua. Kayak topik lain ni, kayak pucuk utama ni memang sembahyang setengah jam semua. Topik lain ni satu hari dalam 50 minit. Tambahlah kau beli abadiah, tambah lagi 10 minit, sejam. Dalam sehari, dalam 24 jam, 1 jam je kita spend masa untuk kita mengabdikan diri, solat kita, menyembah Allah Ta'ala. Masalah disebabkan 1 jam itulah yang lagi 23 jam tu kacau semayang itu. Lagi 23 jam tu semua dunia. Sebab kita letakkan Allah tu kat situ 1 jam tu. Kalau letak, masalah bila 23 jam tu tak bawa Allah sama, tu yang 1 jam tu masalah. Time semayang jumpa barang hilang, time semayang jatah ke tidak sama-sama debat ni bahaya tak tidak ni kan. Tengah semayang fikir, lepas ni kan, ni dah siap berlauk ni kan. Dia fikir kan, betul. Makna keadaan kita tu ma'iyatullah. Dan yang keduanya mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah. Kalau Allah tak sayang kita, manalah kedudukan kita? Tak ada apa. Allah Ta'ala boleh tak reti dengan kita, boleh tak tahu dengan kita apa kedudukan kita. Itu sebab saya sebut, hidup kita dalam dunia ni kalau kerja 3 perkara. Kerja 3 perkara. Yang pertama, kerjalah hidayah. Kerja hidayah. Kalau kebetulan nama isteri kita Hidayah, selesai satu hal. Bab bini lah, bab bini. Tapi hidayah ni supaya kita dapat beza benda buruk dan benda baik. Itu penting. Kalau tidak, benda buruk rasa elok kat kita, ya, benda yang elok pula rasa buruk kat kita. Pergi surau, tak apalah kau pergi lalu, dia rasa allergic, pergi surau. Ya, dia pergi surau, tak apalah jalan dulu tu. Jalan. Pergi surau minggu depan lah. Minggu ni sibuk sikit kan, sibuk dia berani jawab sibuk. Dia tak sadar malaikat tulis yang boleh jawab kan. Kau berani sebut sibuk sikit kan, tu tak datang. Dia kalau orang yang betul-betul dia rasa kesal kan, kau tak datang, tu lah dia ni tahap dan sibuk pun tak tahu. Dan insyaAllah dan azam dan pergi sebulan tak datang. Lepas dia cakap, tapi mana niat dah tak lagi dah. Dia nak pergi tapi tak dapat, tak upaya tak sampai. Sebab kita ni manusia, buruk rasa baik, baik rasa buruk. Memaki hamun isteri depan orang ramai rasa elok kan. Isteri pula melawan suami, mengarahkan suami depan jiran-jiran, rasa elok. Pukul anak, pijak anak sampai mati pun rasa tak ada apa-apa, siap boleh bagi alasan. Betul. Hari ni mana nak tunjukkan babi masuk dalam masjid pun tak payah nak jawab pasal bab kan. Babi masuk masjid, tudung masuk disko. Tak, orang cakap, saya pun tak tahu cerita tu. Tak, maksudnya kita fikir tak, benda tu ada hikmah tu. Kita kena fikir kan. Benda polik-polik dah banyak kan. Hari ni polik-polik banyak kan. Kan? Benda yang tak ada dulu hari ni dah ada. Ya. Orang kata dulu orang kalau marah tu kan, dulu tu maki hamba ni zaman jahiliah mari, hari ni dah jadi balik. Dan benda tu disiap boleh dalam bahasa Jawa tu disebut justify.
Dia maki hamun orang, dia boleh bagi sebab bodoh tu boleh kata. Nabi tak ajar. Macam mana kita cakap boleh, tak apa, demi untuk kebenaran maki hamun tak apa. Siapa cakap? Pernah dengar Nabi maki hamun orang? Tak ada. Pernah dengar cerita dan satu riwayat tu Nabi maki hamun orang? Tak ada. Kan? Cuma Nabi sebut macam mana malaikat kata celakalah orang yang sampai ke hujung hayat dia tak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nabi jawab amin. Amin. Nabi doa, malaikat doa. Itu sebab hari ni kita cerita ni kecintaan pada Allah, hidayah nak pernah dulu. Kalau tak ada hidayah, kita tak rasa Allah Ta'ala ada dengan kita. Tak rasa. Selama-selama boleh nombor, selama. Judi itu haram di sisi agama Islam. Sambosa Simon. Dia pun buatlah perangai macam burung ostrich, burung unta. Dia nak menyuruh daripada orang macam mana cara kepala masuk dalam tanah, dengan harapan orang tak nampak dia. Wahal orang nampak dia tak nampak orang. Kan? Macam tu lah orang boleh nombor ekor. Dia pakai helmet, pakai jaket, pakai motor je jauh, masuk dengan harapan orang tak nampak dia. Orang kona jaket itu tak pernah bertukar. Rasa macam dia, tu lah tu kita. Nak beza benda buruk, benda baik tu sebab kau nak cari. Itu sebab kita datang majlis ilmu daripada hari Senayan, lebih Isnin. Parah bahasa orang kan. Isnin sampai mereka. Macam mana you can take Syamsul Amri out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul Amri. Isnin sampai Ahad ada kelas, kita datang. Ada kuliah, kita datang. Kita datang sebab nak pastikan kita ni dari istilah Jawa tu on the right track. Kan? Dalam laluan yang betul, topik yang betul. Kita nak, oh macam tu, oh macam ni. Okey. Kan? Bila mengaji, belajar ngaji, oh rupa selama ni dan salah bacaan dan. Oh ni macam ni, oh ni maksud dia. Itulah. Jadi makna kata kita ni berada di topik yang betul. Jangan rasa kita tak betul lah. Parah ni. Dan datang apa pula cakap ke orang. Orang yang beribadah kerana manusia hukumnya riak. Orang yang tidak beribadah kerana manusia hukumnya syirik. Sebab apa? Ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak buat ibadah. Kita tak perasan pun. Sebab kena mengucap selalu. Kata tak perasan. Dalam bercakap dah sadap bercakap tu kan. Apa ilah kan? Kau lalu lah bawah empai kain tu. Kau nak tahu nasib kau macam mana. Pakai kau jaga, jangan ambil gambar bertiga, mati tengah kan. Tergantuk kepala, hantuk balik semula. Sebab kan mak air mati kan. Dan masih ada oleh lah. Tu dulu lah. Ramai orang macam tu kan. Jangan pakai baju macam ni tanda je. Aduh lah kan. Kita kena tengok balik diri kita. Kita nak kena balik mana baik, mana buruk. Tu sebab jalan kita nak pastikan kita pada jalan yang betul. Kenalah berada ke topik yang betul kan? Dan nak beribadah ke konsert tu. Dan nak menyebarkan dakwah hari target dan rumah urut kan? Jadi jangan main-main. Kalau pergi ramai-ramai tak apa. Pergi operasi kan pergi. Saya pergi operasi dengan budak-budak kuasa dan juga pejabat agama. Pergi pusat refleksologi. Tadi elok melangkah masuk langsung lenguh badan. Tak tahu apa salah. Sebab dia punya penampilan itu mengganggu gugat keselamatan dalam negara. Betul. Orang perempuan patut kena tengok. Patutlah orang gambar datang dan akan pastikan laki dan gambar balik rumah daripada pergi topik ni. Macam tu lah standard kan. Tahu perempuan balik rumah kan baju binatang. Baju kelawar tak baby. Ini binatang lah tu. Dalam baju kelawar itulah
Yang sama dipertahankan tiap hari. Bukan dibasuh kan, sangkut kan. Dikejap sangkut balik kan, sawuk balik. Orang tu berlaku kayak semua tampek kecuali pucuk utama. Kan, kalau jago buat sini kan. Jadi itu deh. Yang pertama tu hidayah, nak beza benda buruk benda baik. Yang kedua nak kerja maghfirah. Maghfirah yang kita nak kerja keampunan daripada Allah. Nak dapat ampun daripada Allah, kena bagi Allah Ta'ala sayang kita, suka kat kita. Kalau kita anggap Allah Ta'ala hadap benarlah keampunan kita tu, tak ada. Dia tak harap, kita ni yang harap keampunan Allah. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kita tak minta ampun. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kita tak zakat. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kalau kita tak buat baik dengan orang. Allah Ta'ala tak rugi. Cuma kita ni yang rugi. Nabi, kita tak sayang Nabi, Nabi tak rugi apa kan? Tapi Nabi sedih sebab Nabi sayang kita. Nabi sayang benar ke kita, tapi kita tak sayang Nabi. Macam mana? Akhirat besok, masa tu nak pakai kabel. Masa tu tak ada mentari tolong, tak ada mentari besar, ketua mentari ke, kan? Tak ada siapa tolong tau. Yang tolong masa tu kabel, satu kabel besar syafaat sama. Mengharap betul lah kita masa tu. Masa tu barulah kenapalah makin aku tak semayang betul-betul. Kenapalah aku ni tak keluarkan zakat. Kenapalah aku ni gamar ngotok kata orang. Kenapalah dan gamar ngutuk-ngutuk orang. Semua Allah tak tanya balik. Allah Ta'ala sayang kita. Cuba fikir balik. Tapi Allah Ta'ala tak rugi. Macam mana khabar tak sayang? Macam mana khabar Allah Ta'ala tak sayang? Kita malam tadi tolak ke atas sofa tu lepas tengok wrestling ataupun tengok bola yang Liverpool kalah bawahnya tu, sedih ketif sampai tolak ke sofa, menangis, masuk bilik takut bini nampak dia nangis ke sofa. Liverpool kalah 2-1. Yang sedih sampai tolak ke sofa. Allah Ta'ala sayang kita sebab pagi itu berapa dari tolak tadi tak sampai minta, ya Allah kau panjangkanlah umur aku, tak sampai minta, pagi itu hidup lagi. Sayang tak Allah? Sayang. Allah Ta'ala bagi nyawa bagi kita. Walaupun macam-macam perangai, kau patut tahajud kau tengok Liverpool, kau patut tahajud kau tengok wrestling. Yang paling buta mata yang wrestling yang perempuan lah tu. Jadi dengan tahap tu Allah Ta'ala bagi nyawa lagi ke kita. Tak sayang Allah Ta'ala kat kita, tak semayang, tak apa, Allah Ta'ala bagi lagi gaji kat kita. Gaji tu dah tentu dah ada. Siapa cakap? Ada orang cucuk-cucuk kat ditolak dekat tu, hari tu lah terlupa nombor pin, tak apa konon kan? Ingat sesaja kau, semua signal Allah Ta'ala bagi tu, ujian Allah Ta'ala tu. Cucuk-cucuk tak ada lah, beri minta masuk ni, beri minta masuk ni, bongi Pono ni lah dia. Dia marah. Semua daripada Perdana Menteri sampai lah kepada ketua kampung semua marah kan. Sudah ni poi pejabat mengamuk, cek upo salah nombor akaun, terbagi nombor akaun bini. Tanya bini, lah ingat duit saya dah habis dah. Contoh lah kan. Benda tu tak berlaku lah. Makna kata semua Allah Ta'ala dah beri, tapi Allah Ta'ala sayang kita. Tidur lagi, menapih lagi kan. Itu sebab selalu saya bawa tu, I am for A, ingat mati for Allah. Ingat mati kerana Allah. Hari ni tak kira masa, saya cerita dan ceramah. Saya kalau tonton tengok YouTube, saya cerita kat Wangsa Maju, ada sepasang suami isteri datang. Dia kata anak dia meninggal dunia dalam tidur, umur anak 11 tahun. Dalam tidur. Mana korang ni pun boleh mati, dia boleh masuk. Pajama makak-makak orang ni. Kadalah, dah banyak umur dia kan.
tu meninggal dalam tidur, apatah lagi orang tua yang memang nafas tak mampu cukup ni. Jalan-jalan kan, Allah nak mati mana lah. Oh jalan kaki. Kan? Mencangut. Orang Islam tengok. Tahu mencangut? Mencangut itu. Kita tak tahu kita mati bila kan. Dengan tahap tu nak jobol, nak action lagi. Tak tahu mati bila. Lain lah kalau ada senarai kematian minggu ni. Ada cik notis buat luar surah Al-Iman, senarai kematian minggu ni. Dah keluar ke senarai baru. Dah kita tengok dah. Mau bogak tu tengok. Oh nama dia tak boleh. Nama dia tak boleh. Macam tu senang kan. Yang seorang tu tengok, alamak nama dia nanti sendiri lah. Oh sudah dia jumpa imam, tolonglah imam, tolonglah imam. Tolong apa? Tolonglah doakan hati. Imam tolonglah ya Allah, tolonglah imam. Tolonglah imam. Imam berdoa. Ya Allah ada ni dia. Kadang-kadang makbul, kadang tak. Dan tak janji tu. Imam pun ya Allah Tuhanku. Siapa nama kau tu? Tanya nama lagi. Kenapa kau nak tangguh ni? Kedurian nak 2 minggu jadilah kan. Ya Allah dia ni minta tangguh ya Allah nyawa ni. Sebab dia ada kedurian nak lopeh tu kau nak cabut lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ikat wah tengok terpadam nama. Makbul. Logo. Dah nombor 2 dan nombor 1 celaka betul dah nombor 4. Dah elok dan ambil dah naik pula nombor 1. Tak kok macam tu sanang kan. Kok macam tu sanang. Masalah tak macam tu. Kan? Kita tak tahu kau mau apa. Kita tak tahu mati bila kan. Tu sebab sebab kita tak tahu kita mati bila. Minta ampun lah. Ampun. Baik-baik. Tu sebab saya tadi maghfirah, minta ampun dengan Allah. Macam mana cara? Istighfar lah banyak-banyak. Istighfar. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar? Nabi aja paling senang, astaghfirullah. Tu. Astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kajam zaman sahabat kurang-kurang busuk-busuk pun 70,000 kali sekali. Kita imam tolapis sikit daripada 33 tu dah bisik. Allah tak lebih 33 dah. Okey, orang 35 bermarah. Lambat je. Doa panjang bermarah. Cuba buat kenduri tahlil. Kono imam tu panjang sikit zikir pun tak marah. Sujud dan nasi tu. Walhal. Itu pun ada tu yang sebut. Kan tahlil arwah ni semua bina'ah je. Kena kenduri ni pembono tu. Memang betul tapi ulama Nusantara dulu dah susun dah sistem kan bacaan-bacaan itu kan zikir-zikir itu supaya senang. Sebab kalau tak di sistem kan macam tu macam mana kita harap buat sendiri memang tak tahu. Malam ni 10 Syaban ni baca Yasin 3 kali rakor tu. Suka kau melakor dengan orang rakor tu. Memanglah cakap dengan dia, betul lah tu. Cakap dengan orang tu, betul lah tu. Yang baca Yasin 3 kali tu rakor. Yang duduk kat pada mamak time baca Yasin tu semua syukur tu. Orang baik-baik jangan tagah. Nabi kata malam Nisfu Syaban tu hidup malam tu kan ibadah. Kalau kita mampu baca Yasin 3 kali, baca lah 3 kali. Tak mampu baca sekali-sekali lah. Kalau boleh baca satu Quran lagi bagus. Tak terlayu lah 1 kali pun. Baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahul Azim. Tu yang mampu. Berhenti lah jadi orang. Kan? Betul kita istighfar, banyak istighfar, astagfirullah. Sebab zaman sahabat dulu dia yakin kalau ada satu bondo yang dia nak, dia akan istighfar 70,000 kali ni dan yakin Allah Ta'ala akan bagi. Cuba kita dah hajat, kita cuba setkan 70,000 kali kita punya istighfar. Kata nak dijauhkan daripada musibah, bala bencana dan akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nabi dah sebut dalam hadis. Apa yang kita boleh dah dengar dah. Percaya tak pada Nabi? Percaya. Percaya Rasulullah? Percaya. Habis pun Nabi sebut apa tak buat? Belum teraya dia.
Cerayut tak cerayut. Istighfar, minta ampun Allah banyak. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang bertaubat. Itu semua ada dosa. Masuk saya pun ada dosa. Saya tak cakap saya elok benar, sama banyak cakap banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Mengaku. Ada seorang YB Kek Seremban. Saya tak sebut YB mana. Dia datang majlis merasmikan 5 minit ke 7 minit cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasmilah. Senang betul. Apa ayat dan cakap banyak kan banyak salah kan banyak dosa. Dia cakap sikit. Betul dia cakap. Kan kadang-kadang banyak nak cakap berjanji pula. Dan berjanji terlupa buat pula, lagi susah. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la a'da lahu. Nabi kata barang siapa apa tidak beriman orang yang tak jaga amanah, tak beragama orang yang tidak melaksanakan janji. Betul. Namanya nak janji. Balik orang perempuan disabun dan berbur. Bang Dongga tak ceramah tadi. Tidak beragama, tidak melaksanakan janji. Langsi tak tengok. Kan? Abang kata nak tukar, tak ada tukar. Kan abang dah tukar masa bila? Yalah abang tukar posisi atas pergi ke bawah, dapur pergi ke depan. Itu jadilah kan? Jadi mana kata istighfar banyak, minta ampun Allah banyak-banyak. Dan yang ketiga kerja apa? Rahmat daripada Allah. Nak kerja rahmat pada Allah ni, tu cerita tadi kan? Aku tanpa cintamu tu tadi. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kalau kita sadar, banyak dah rahmat Allah Ta'ala bagi ke aku. Kan? Rahmat Allah tu pentingnya kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Kita mau wish macam tu dalam WhatsApp. Mudah-mudahan rohnya dirahmati Allah juga hendaknya. Kita doakan rahmat Allah. Bukan ibadah kita macam saya sebut tadi lah awal tadi. Bukan ibadah kita. Allah Ta'ala tak harapan ada kita ni yang nakkan rahmat Allah. Itu sebab ada seorang abid dulu kisahnya, dia beribadah selama 500 tahun. Umur orang dulu berpanjang 500 tahun dia beribadah. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala beritahu. Dia kata, ya Allah, aku tak nak, ya Allah. Umat dia kata, aku tak nak, ya Allah. Aku nak kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Umat dia punya jobo. Jobo ni dalam definisi melagak, sombong, bukan mencarut tu. Tak nak, aku nak kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku. Dia nak semua orang tahu dia ibadah 500 tahun. Maka apa Allah Ta'ala buat masa tu? Allah Ta'ala cungkil seolah mata itu orang. Kenapa ya Allah? Dia tanya balik Allah. Allah Ta'ala kata, ibadah kau yang 500 tahun tu tak dapat nak tembus nikmat sebelah mata yang aku bagi ke kau. Kita pun cerita mata, tak payah cerita mata lah. Ambil yang paling ringan, hidup tu sumbek. Punya mengamuk adalah malam tu tidur. Payah kan. Lacik lah. Payah lah kayak bini lah mengamuk. Nikmat sebelah hidup Allah Ta'ala bagi tu sumbek, kita bagi. Macam mana nak cakap nikmat-nikmat lain? Kaki bongkak sebab penyakit go out, gaut lah, tak boleh jalan. Macam mana? Aduh payah, bila lah nak elok, kali ni lama pula. Tak elok-elok. Ya kawan tu bagi jus kambing, macam bila nak elok? Aduh lah jus kambing ni. Jadi itu dah. Kita di dalam hidup kita ni Allah Ta'ala bagi. Dalam satu lagi, kalau kita buka Syaratul Qulub,
riwayat Imam Al-Ghazali, ada seorang Nabi, tidak disebut nama Nabi itu siapa. Nabi itu beribadah selama 50 tahun. Lepas beribadah 50 tahun, Allah Ta'ala kata, masuklah, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Terkejutnya, bukankah aku ni Nabi, aku tidak berdosa? Maka malam tu juga Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok agar menghimpok kakinya itu, menghempak kakinya. Dalam Islam sebut himpok. Bila menghempak kakinya itu, maka bongkak mengoning-oning. Mengoning-oning ni masuk berdonyit tapi tidur. Pagi esok tu dia mengadu, ya Allah sakit ni ya Allah. Apa Allah Ta'ala cakap? Sesungguhnya ibadah kau yang 50 tahun itu tak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Ceritanya berapa kali mengeluh sehari. Labik penceramah ni tak ada, tidak mengeluh. Hari selipar dan menepoi. Dah malam ni ramai selipar campur-campur. Kan, sekarang sarung pula, yang seorang tu rambut. Selipar orang macam selipar dia. Habis tumpah masjid buat balik. Patutlah kau orang dia buta. Mata tak nampak. Kan? Lepas itu dalam dia mencapai selipar, tersepaklah selipar orang topi dalam kap. Dah seorang tak jumpa selipar, langit dah selipar. Semua Allah Ta'ala uji kita. Kan? Itu sebabnya bergantung beriman masing-masing macam mana cara kita menghadapi. Itu nama surah ni, surah Al-Iman. Beriman semua, tapi tahap yang beza. Ada orang tu hilang selipar. Selipar kau dah tak ada. Macam mana? Jalan lah. Menampak lah. Nampak dah selipar boleh lain. Persahabatan dengan kau ni tak terbayar. Jom kita jalan sesama. Umat falsafah tinggi. Kan? Betul ke ni? Iya. Tapi dah beri sahabat bak dan pakai selipar kau. Tapi kalau kita tengok dalam bab ujian pun Allah Ta'ala tengok kita mengeluh kau apa kau itu risaulah ke Allah banyak-banyak. Jadi nak dapat kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin, impian kita adalah kita nak capai apa? Kita nak kecintaan kepada Allah ni nak capai apa? Semua syurga Allah tak payah, memang senang itulah jawapan yang paling baik sekali. Nakkan syurga Allah. Syurga Allah ni cantik yang mana tak dapat nak digambarkan dengan mata. Mata kita pernah tengok benda cantik, tak pernah sama dengan apa dalam syurga. Allah, nek moyang, bapak cantik kan? Macam mana cakap? Nek moyang, bapak semua tu. Wangi, tak pernah terbau dari hidung. Macam tu Nabi sebut. Sedap apa pun makan, minuman dalam tu tak pernah terjajak ke lidah kita. Macam tu lah ibadah. Apalah bunyi tu? Tadi kau main waktu kau malah tu kan. Saya dah 4 kali dah ni. Ceramah blackout. Oh ni ke pucuk kan? Blackout. Saya ceramah dengan Samsul Rau-Rau, Abang Samsul Rau-Rau, Paroi. Tengah ceramah, bak padam. Golak berita, bukan masjid ya. Satu Paroi. TMB tak dapat, tolonglah kau siswi semua tak mau. Sudah ya. Semua orang masuk dalam kereta, ambil mikrofon yang ada dalam kereta lah. Sudah ceramah pakai hello. Dalam golak. Jadi Kim Sajid ambil handphone, suluh muka ceramah. Lawas semua lah. Ya betul. Betul. Tak ada hal ceramah, tetap ceramah. Habis itu sampai semayang, karentak yang ada. Nak makan kambing, boleh datang karentak. Semua ada kan. Jadi dalam kita ni nak mencapai kecintaan tu, nak dapat kita perasaan cinta kita kepada Allah dan mengharapkan cinta Allah kepada kita itu, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Jadi tak ada cara lain, kita kenalah mengabdikan diri kita, beribadah kepada Allah nak dapat rahmat. Tetapi kita ni kadang-kadang bila semayang,
bila sembahyang kita beribadah, kadang-kadang timbul dalam hati kita, terima ke tidak ibadah kita, kan? Persoalan yang biasa tanya, walaupun kita tak cerita dengan orang, tapi dalam hati mesti ada, terima atau tidak ni kan? Tu membawa kepada persoalan kesempurnaan ibadah kita. Jadi nak tak nak kita kena faham, ibadah kita ni tak boleh main belasah ikut-ikut orang, tak boleh tau. Tapi kalau kita dalam proses belajar, tak ada masalah, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tak pandai, kita belajar. Sebab macam mana pun dalam kita beribadah, yang pertama mestilah dengan ilmu. Belajar. Oh macam ni, sembahyang kek takabir macam ni, bacaan macam ni, lepas tu macam ni. Oh macam tu. Kalau macam ni macam mana ustaz? Dia tanya, oh macam ni. Okey, dia belajar. Kan? Jadi makna yang pertama mestilah dengan ilmu. Itu kita kena tahu. Yang kedua dalam kita beribadah tu pula mesti adanya keikhlasan. Ikhlas kerana Allah, bukan sebab lain. Sahaja dan semayang ni sebab mak mentua dan ada ke rumah. Maka tu lah dapat ikhlas kerana benda lain tak dapat poin dah. Sahaja dan semayang sebab kebetulan ketua kampung harusnya. Sahaja dan semayang sebab apa? Biar nampak dan baik depan orang. Saja dan semayang. Tu bahaya tu, kadang niat kita tu lain. Ikhlas kerana Allah itu pun penting. Yang ketiga, ibadah harus menimbulkan sikap yang baik. Makna daripada semayang, lepas semayang elok pangai. Itu makna dia menuju kepada kesempurnaan ibadah. Tak kata kita perfect, tapi lepas semayang dia boleh nombor. Ada masalah dengan semayang itu. Lepas semayang naik motor tanpa talent kepala nengok nak darah tu nyidai kain. Berhenti motor, buat-buatlah cek angin tayar lah apalah, sebab nak tengok anak darah orang. Kan? Dan begitu juga yang keempat, ibadah mestilah datang dengan niat. Kan? Tak ada main ikut-ikut orang, tak ada. Jadi itu penting. Jadi dalam kita pada hari ini nak menuju syurga Allah yang kita kerja tadi, nak tak nak dah disebut oleh Allah SWT, digambarkan dalam surah At-Taubah ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud Allah telah menjanjikan kepada orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan jannah, yakni taman ataupun syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat tinggal yang baik di dalam jannah adni, iaitu syurga ni yang mengalir bawah sungai-sungai. Sah, cantik Dan keredaan Allah itulah yang lebih besar. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Surah At-Taubah ayat 72. Kalau diperincikan tentang amalan kita nak masuk syurga, tak lain tak bukan ada 3 amalan yang kita kena buat. 3 perkara yang perlu kita laksanakan. Pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu melalui ibadah salat. Itu yang kita buat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana dengan salat kita, kan, yang paling penting adalah kita dengan salat itu kita nak bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu belajar. Semayang pandai dah, tapi bacaan nafil tak apa, belajar. Pergilah kelas-kelas. Sekarang ni kelas-kelas belajar agama banyak. Kelas murid-murid tua pun ada. Belajarlah. Kan? Tak kisahlah apa ayat yang kita baca. Mula-mula enak atau enak, tak apa. Tak ada hal. Apa dah hal? Yang penting ada permulaan ni. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Alhamdulillah, fasih dah. Ayat itu setelah 20 tahun mempraktikkan. 20 tahun kahwin dah tahu dah ayat abah kau tak? Inna a'tainaku Allah. Inna a'tainaku Allah. Tak apa. Kan? Yang penting kita ada permulaan ni. Sah tak semayang Sah, yang risau. Cuma kita kadang-kadang
Konolah cuba ingat ayat lain. Cuba tengok Haji Azmil Mustafa, Allah yarham Azmil Mustafa, mula-mula mengaji makin tulis umi tapi dia tu nak belajar, dia sanggup berbelanja, pergi ke Yaman nak belajar, beli semula, dan akhirnya banyaklah surah yang dia hafal. Belajar agama, beli semula. Kita yang memang pandai pada kecil, alhamdulillah kalau pada kecil dah pandai. Anak-anak kita ni semua hampir pasti semua mengaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kan Haji Azmil Mustafa tu sampai ke hujung ayat dia sampai, cubalah kita buat macam dia. Dia sembahyang, dia target, dia sembahyang 40 waktu berjemaah berturut-turut. Cuba buat. Bukan senang tau. Tu cuba buat. Sembahyang 40 waktu berturut-turut. Kalau terputus kena mula balik supaya dapat 40. Dia ceramah sampai dia dah terlantar sakit pun dia duduk kat kursi roda, mengajar lagi tu, ceramah lagi yang kursi roda tu, mengajar lagi. Keazaman dia sayang kat agama. Dia ceramah kat Terengganu. Berceramah malam ini Ali Setan. Ramai datang. Dia kata sampai JK masjid minta maaf lah Pak Haji, kita orang terpaksa tak macam tu, baru ramai orang kau nak. Haji Azmil Mustafa pun kata nak baik channel, panggil ulama orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Sampai yang lawak dia. Jadi ibadah salat jaga. Sungguh pun salat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap kalimah syahadah. Namun dia adalah amalan utama yang menjadi perkiraan pada saat Allah menghitung setiap amal baik dan buruk seseorang manusia untuk ditempatkan di syurga atau neraka. Salat tengok dulu, baru yang lain. Itu sebab bila salat orang azan dulu, azan tu bagi peringatan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak ada benda lain lagi besar dah. Ni yang main takraw Allahu Akbar. Last point. Nak ya sebiji lagi point tu baru nak pergi surau, baru nak balik siap. Yang main bola Allahu Akbar, last goal. Masuk bola dalam gol tu isyak dah. Allahu Akbar, pasal motor lagi besar. Bila Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, berhenti apa pun. Tu sebab orang Arab kita tengok kan, kat Makkah mana nampak dah kan tutup sebab nak pergi sembahyang. Kan kita let lu Allahu Akbar, kekasih Pak Serela. Tengok drama kan, drama Korea. Jangan saya kan, makna kata ada benda lain lagi besar pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni saksi tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Takkan tak faham lagi maksud azan tu. Sampai bawah hayya 'alas salat, mari solat. Lek yang menonggok sokok depan rumah. Maghrib dah ada. Tahu dah maghrib tu. Osak lah bingai tu. Dah lah ya dah. Dah tahu dia isap rokok lah tu. Kan? Ni tapi tak ni saya sebut bingai ni tuan tu. Lepas tu apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Makna orang yang tak salat hampir pasti dia takkan berjaya. Tu dia. Jadi kita jagalah kan, makna kata salat ni pertimbangan awal lah. Asasnya salat tu sebab kono belajar, tak tahu kono belajar. Angkit takbir macam ni imam tu ajar macam ni, Allahu Akbar macam ni. Angkit macam ni tangan kau tu kono kek cuping telinga imam tu ajar. Langsung balik seorang tu, dia bekas tentera, masa kono bom cuping ni tak ada. Contoh kan. Mengajar pun agak-agak lah kan, benda-benda yang macam tu. Tak apa, kita ambil macam ni perbuatan ni, sudahlah kan. Macam
Macam susah bona lah Islam ni. Aduh. Lepas tu budak apa tu? Macam mana? Allahu Akbar. Kat mana kedudukan ni? Sini ada yang atas bawah macam ni. Mana satu? Jangan. Lepas tu bila semasa ambil wuduk pun dah diajar macam mana. Kan? Ya, macam kisah yang budak matrab, budak-budak makpet. Budak-budak yang sat dadah tu lah. Kan tak cerita tu. Yang dia tangkap tu budak-budak dadah tu nak dihantar pergi Kuantan tu. Ada pergi Terengganu tu. Mai sini pergi mana? Lepas tangkap betul kata. Budak tu panik. Korang ni sampah masyarakat, kita hantar kau padan kau duduklah kat Terengganu kat pusat tahanan tu. Mana? Terengganu. Oh, Terengganu line clear dah. Bawa sampai ke sampai ke tu berhenti semayang kau ikut budak ni kan tak semayang gitu. Ambil wuduk yang seorang sumuko, yang seorang mandi. Ini budak paning layan yang seorang basuh perut. Lepas tu nak semayang. Waktu nak semayang, dia duduk, imam duduk depan. Sebelum semayang ni imam dah tanya, ni ada tak sesiapa yang boleh azan ni? Kenapa lah? Bilal balik kampung lah, tak ada orang nak azan lah. Kalau saya azan kan saya pun ada tak? Kau ada lah, kau tak ada saya azan. Siapa tu? Polis tu pun tanya, siapa yang boleh azan ni? Ada seorang budak pening, saya boleh azan, saya boleh azan. Kau boleh lah ni. Mampak pening pun tu, saya mampak pening tu. Tapi kalau azan, lain clear. Nah, azan lah kau, dia pun pum, dia pegang mic pum, terperanjat. Confident, Allah Ta'ala, hoi. Siapa ngajar kau azan Allah Ta'ala ni dah? Dah tukar kau tu, kepala otak kau tu. Tapi lah, sudah imam yang azan. Allahu Akbar. Habis azan. La ilaha illallah. Nak semayang imam depan, budak-budak poning tu saf kedua. Yang polis saf belakang, takut dia lari kan ada kabur belakang. Imam nak Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Dia tak khusyuk imam ni sebab sepanjang dia jadi imam, dia tak pernah dengar orang azan Allah Ta'ala. Itu dia kan. Allah, kenapa budak tu azan dia? Allah. Tuk. Apa dia? Susah-susah bagi saya lah jadi imam dah budak. Kau ni boleh lah ni. InsyaAllah. Nampak paning tadi azan pun Allah Ta'ala. Tuk. Si azan memang Allah Ta'ala tu, tapi kalau jadi imam line clear je. Budak tu pun pergi ke depan. Dia pun pandang lurus rapatkan saf. Boleh tahan lah budak ni. Dia pun Allahu Akbar. Kan senang sekali bercakap ni. Gila betul budak. Paning. Adalah seorang Astaghfirullahaladzim. Seorang budak tu. Budak ni dia dekat tepi sikit. Kamu ni nampak macam boleh jadi imam. Saya cuba. Enggak paning. Dia pergi ke depan, dia pusing belakang, lurus rapatkan saf. Kerana kita bimbang jarak dan ruang antara kita nanti, syaitan dan iblis datang mengganggu. Imam pun tak nak sabut macam tu. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendayu-dayu. Imam dengan tosam tu hati imam sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia baca surah Al-Baqarah daripada mula sampai habis. Sembahyang Isyak daripada pukul 8.30 sampai 10.30. Imam ya, tapi tak terasa sebab bacaan itu mendayu. Tak terasa. Berjual-jual yang mata imam. Allah, Allah, Allah bacaan budak. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir taubat pula. Ilahilah. Marau-raung imam di belakang. Lepas tu doa, ya Allah keampunilah dosa kami, ya Allah semuanya kami banyak dosa, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Imam pun ambil sahabat lap air mata. Nak sadap batu bacaan anak ni. Tok, itu bau sikit tu tok tadi. Wayat eh. Nampaklah kalau nak sadap lagi tunggu saya ambil wuduk dulu. 2 jam semayang kau tak ambil semayang. Dah cukup. Habis. Makna kata jangan dongeng orang yang pening. Itu sebab sebut tadi ibadah biar dengan ilmu. Ibadah biar dengan ilmu. Tak tahu belajar. Kalau tidak, apa beza kita dengan budak pening tadi? Samalah. Kan? Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita, jangan lupa peristiwa Isra dan Mi'raj, waktu Nabi naik ke langit, batu tangga, satu tangga, sampai last kali ketika menghadap Allah Ta'ala. Cuba ingat balik. Menghadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon. Nabi kita mohon tak? Mohon dalam keadaan yang sangat tertib. Bermohonlah. Kalau kita lah tiba-tiba ada wakil rakyat mana-mana cakap, apa surau ni nak? Umat dah siap senarai. Tapi waktu Nabi ni ditanya, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nabi kata, ya Allah, kau jadikan Ibrahim begini-begini, Sulaiman kau berikan ini, Nabi Daud kau berikan kelebihan ini, kau berikan mereka kelebihan ini. Sampai sunnah sebut kelebihan Nabi-Nabi lain. Apa yang Allah Ta'ala dah bagi, nak tunjukkan hebatnya Allah bagi kelebihan kat yang lain. Dengan kata lain, Nabi ni sarah ke Allah Ta'ala nak bagi apa terbaik untuk dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Pertama sekali, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Nampak? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Umatmu akan diberikan keutamaan ketika di hari akhirat kelak. Umat kita lah. Nampak tak? Makna nak cerita, Nabi ni kekasih Allah. Allah Ta'ala declare Nabi kekasih Allah. Jadi itu sebab kita ni kalau sayang Nabi, Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tanya balik, semak diri balik, mana sunnah Nabi yang konsisten kita amalkan? Satu je. Bukan kata buat satu je, paling kurang satu. Minum air masak pun sunnah Nabi. Tapi kalau orang yang betul-betul nak sunnah Nabi, dia akan tengok macam mana Nabi minum. Nabi minum, Nabi bismillah. Dan Nabi bila minum pula, Nabi tak pakai straw. Bagus surau ni, siap air teh tarik bagi saya. Makna dia dah ambil pengajaran pada ceramah-ceramah lain. Dia kan disebut dah jauh datang air kosong bagi kan. Tapi masalah saya dah lama putus susu. Saya teh susu tak minum. Teh O ya. Teh O, kopi O minum. Tak apalah, terima kasih banyak. Jadi dah lupa siapa tadi. Teh O pula cerita. Pasal apa tadi? Pasal apa ni? Sunnah.
Jadi Nabi kalau minum, Nabi minum air kosong, air masak, Nabi minum paling kurang 3 teguk. Bukan main gogok-gogok macam tu tak. Gogok-gogok ni bukan style Nabi dah. Nabi minum sikit, minum sikit, minum sikit 3 kali paling kurang. Lebih tak apa. Macam tu. Tidak terlalu panas dan bukannya sejuk panas. Macam itulah. Buah tamar, kaji. Buah kurma apa yang Nabi suka makan? Buah tamar apa? Nama kurma ajwa, tu kurma Nabi tu. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab dek rasa tu, rogo yang mahal. Kan? Beratus sekarang, tapi sekarang ni tak ada lah mahal benar lah, boleh lah. Kan? Kalau dapat buah tamar, hidupkan sunnah Nabi. Jangan sesekali mempermain-mainkan sunnah Nabi. Ada orang cakap tu, memanglah kan, zaman Nabi dulu bola janggut sebab dulu tak ada pisau cukur. Ada yang cakap kan, ada yang cakap Nabi kata barang siapa yang mempersendakan sunnahku, haram baginya syafaatku untuknya di akhirat kelak. Jangan main-main. Buat, tak nak buat sudah, diam, jangan cakap banyak. Budak-budak universiti ada, tak biasalah buah tamar ni, rasa dia pelik. Tempeleng dengan kepala, banam dengan kepala dan kolak, sesio hidup. Syafaat Nabi ni 3 jenis kita nak ni. Pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Sorry padang mahsyar ni, ada yang berjalan dengan tunggangan, ada yang berjalan dengan muka pun ada. Panih. Kebanyakan ni telanjang, bergantung pada amalan masing-masing. Dah, walaupun telanjang, tak ada siapa sibuk nengok orang lain punya. Wih, tu bukan ketua kampung kita ke? Tak ada. Tak ada sibuk semua buat hal sendiri tu. Masa itulah kita nakkan syafaat Nabi. Yang pertama, keringanan di padang mahsyar. Orang lain panih, kita dapat naungan. Orang lain panih, kita ringan. Okey, tak ada masalah. Orang lain sorry macam halangan, kita dipermudahkan. Yang kedua, syafaat jenis yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah tanya lagi dah, ni syurga. Tak payah timbang-timbang, tak payah tanya dah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Syafaat yang ketiga, dah masuk dalam neraka sebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Nabi datang selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang itu pun tak dapat, yang nombor 3 tu, berhenti jadi orang. Nabi sayang kita tau. Tu sebab tadi, aku tanpa cintamu, tanpa cinta Nabi kita tak ke mana. Nabi minta, ya Allah, jangan bagi umat aku panjang-panjang. Sebab dia sayang kita, dia tak bagi kita umur panjang-panjang. Hikmah dia, kita boleh agak lebih kurang umur kita berapa. Orang tua-tua yang dah umur 60-70 tahun, dia tak ada fikir apa dah. Anak semua dah lapis, dia tunggu masa ya. Tu sebab dia datang surau masjid. Apa leh, dia ibadah lah. Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia, mudah-mudahan time dia tengah ibadah. Ya? Tak ada nak kerja apa. Sebab dah boleh agak. Tak ada siapa tu yang berazam dan target umur dia 300 tahun. Tak ada. 70 pun dah menjalak. Ingat kalau 300 berseret tang rumah. Betul. Bayangkanlah umat Nabi Nuh 950 tahun. Kalau kita umur 950 tahun, kau berapa lama dah jadi pengusi surau? Baru 700 tahun. Umat lama. Lama betul pengusi surau. Dah lukuh baju dah. Punya lama kan. Nak pencen, ada lagi tinggal 200 tahun lagi. Mak nak ngabi yang setahun pun sorry kan. Nabi sayang kita. Tanda-tanda Nabi sayang kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku rindu umat akhir zaman. Macam mana pula? Sahabat tanya, macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat dan patuh pada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi dah sebut.
Nabi cover kita sekali dah. Nabi waktu tengah nazak ni dah sakit tanat, Nabi pandang Jibril, wahai Jibril, kau khabarkanlah, hiburkanlah hati aku ni. Aku tengah sakit ni, kau hiburkan hati aku, bagi berita gembira kat aku. Kau jangan risau wahai Muhammad, Jibril kata. Jangan risau, sebab Allah Ta'ala dah jamin tompek kau dalam syurga. Kau tahu bukan itu yang aku nak dengar, Nabi kata. Wahai Muhammad, Jibril kata lagi, wahai Muhammad, diharamkan syurga bagi orang lain selagi mana umatmu tak masuk dalam syurga tu dulu. Barulah Nabi rasa gembira. Buat perangai elok-elok, masuk syurga dah orang. Dek kita lambik, semua orang tak payah masuk. Kok yo? Yang dah confirm neraka tu lah, tak lah. Jadi kan tu lah, macam tu lah. Jadi makna kata, buat perangai elok-elok. Nabi dah minta tu. Sampai satu tahap dicabut pula nyawa Nabi. Nak cabut nyawa, sakitnya ya Allah, sakitnya. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Fikir umat lagi. Ya Allah, kalau boleh biar aku tanggung kesakitan umat aku supaya umat aku tak sakit macam ni. Sampaikan adalah pandangan yang kata kesakitan kita hari ni yang dicabut nyawa tu sakit masih sakit, tapi separuh padanya Nabi dah ambil. Sayang Nabi kayak gitu. Jadi tak patut benalah kita tak sayang Nabi. Itu sebab kata belum sempurna keimanan seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi aku ini lebih, Allah dan Rasul ni lebih daripada yang lain. Lambik semayang, cucunya hal, sayang cucu lebih. Baiklah, itu dia. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Tentang tu dah camah maulud kan, tu lain lah saya bawa. Dan yang ketiga, membina silaturahim sesama manusia. Borek silaturahim ni sebab Allah Ta'ala dah bagi sifat Allah dalam perhubungan, silaturahim. Jaga hubungan antara kita. Jangan gaduh-gaduh, jangan bercakap-bercakap. Tak lama lagi musim nak sampai. Sikit lagi dah cupil-cupil dah. Jangan sebabkan itu kita bercakap kayak surau. Jangan bawa bono-bono macam tu dalam surau ni. Semayang-semayang, kau adalah yang calon-calon tu datang, salam lah, baik dengan semua, sudah. Ngundi sok ke pangkah warna lah kan? Tolong jangan kita korban dan gadaikan kesatuan kita semua ni kan, disebabkan oleh benda-benda macam tu. Ingat, apa yang Nabi sayang, kita sayang. Ingat tak pernah yang Nabi duduk kat Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba masuk seorang lelaki pada satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Semua orang tak berhati lagi. Hari yang lain terserempak dengan lelaki itu lagi. Lelaki ini adalah ahli syurga. Nabi sebut lagi. Sahabat dah mula dah terasa. Kali ketiga terserempak, hari lain, tompek lain pula. Lelaki inilah adalah ahli syurga. Sahabat-sahabat tak tahan, semua pergi mengintai ke rumah tu. Tinjau apa kau jauh sampai dia dikatakan ahli syurga. Mengaji macam biasa, semayang macam biasa. Apa lebih dia ni? Lepas 3 hari ngintai tak dapat jawapan. Akhirnya dia tanya, Tuan tolonglah kongsi dengan kami, macam mana, apa amalan Tuan sampaikan Rasulullah sebut kau ni ahli syurga, kongsilah dengan kami. Tak ada apa pun yang aku buat, tapi seingat akulah setiap hari aku tak nak terlupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur aku maafkan semua orang. Maaflah, tak payahlah kita letak syarat apa-apa, maaflah semua orang. Iya, siapa yang sebelum tidur dia maafkan semua orang, tidur leno berkorup, tak ada risau-risau dah. Berbanding orang ni, dan bangun pagi sok benda pertama dia nak buat, dia nak tampar dah. Kau tengoklah pagi esok dah korek, tak sampai tampar. Itu pertama. Yang kedua, aku niat kalau aku hidup lagi pagi esok dengan izin Allah, kalau hidup lagi esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, andai kata aku panjang umur esok, niat aku kalau boleh, aku tak nak dengki dengan semua orang. 3 ni.
Maafkanlah semua orang. Manusia tidak ada yang lari daripada buat silap. Bila minta maaf dan memaafkan, dua benda ni susah dalam hidup kita. Minta maaf memang susah sebab ego tinggi. Memaafkan pun susah sebab ada orang tu dan orang lain boleh, tapi dia ni memang tak apik tau. Wah, saya cakap tu. Tetapi memaafkan dan minta maaf, dua-dua ini adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Tak ada syarat minta maaf. Dan boleh maafkan kau dengan syarat bayar dulu duit 10,000 tu. Tu bukan nak baik tu tak? Nak baik dan maafkan kau, kalau kau ada duit kau bayarlah. Kalau tak ada dan nak bayar macam mana, tu antara kau dengan Allah lah. Tapi dan nak maaf dah. Tentu akan senang. Kau bayar dulu. Bayar kan ada lah syarat interest. Nia lepas syaratnya nak baik tak payahlah letak syarat dah. Baiklah. Minta maaf. Suami isteri minta maaf, mana ada syarat? Paling tidak pun dia sebut, abang janganlah buat lagi. Abang gemar sakit hati saya. Saya boleh maafkan abang. Abang ubahlah bang. Iyalah abang cubalah. Tak apalah. Besok tu buat lagi. Abang ni buat lagi. Abang tak sengaja. Contohlah kan. Jadi makna kata kita tak payah letak syarat. Minta maaf antara satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Wah, ayat bila sebut ayat tu ada sebut itu Nabi dan bukan Nabi. Kau dengar ke Nabi, kau cik erti Nabi. Jangan sebut macam tu. Sebab tu lah kita sebut uswatul hasanah, contoh ikutan terbaik Nabi tu kita kena ikutlah. Kan? Siapalah aku tanpa cintamu. Tak ada kasih sayang Nabi kat kita, habis kita. Kita tercari-cari kepada masyarakat nak cari syafaat Nabi. Ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku. Nabi bercakap, aku macam pernah dengar suara ni. Kat mana baru teringat, rupanya ketika sambutan Maulid Rasul tahun yang last sebelum dia mati tu. Buat dekat surah Al-Iman, dia selawat paling kuat hari tu. Tu yang Nabi macam dengar-dengar suara tu. Oh tu. Oh dulu kau banyak berselawat pada aku waktu kau pergi Makkah. Dia pergi umrah, dia berselawat banyak ke sana. Nabi kena dia selawat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak orang yang banyak selawat pada aku. Itu ni kalau pergi Makkah memang semua buat selawat, buat sembahyang sunat semacam-macam, macam-macam sampai sunat kita buat. Masa tu tersanang betul kan. Tak pernah lah dah orang pergi umrah tak nak pergi lagi. Kalau dah pergi Makkah cukup lah, ni lah sekali joran kan, dah takkan pergi lah, dah tak ada orang cakap macam tu. Semua nak pergi lagi kan. Siapa yang belum pernah pergi, memang dia kan itulah nak pergi juga tu, tapi entahlah. Tengok lah kita. Kan? Tapi sebenarnya pergi lah tuan-tuan, pergi. Selagi boleh pergi. Dan tak payah merah dah. Dan tahu pergi haji yo. Oh mak ayat Kau dah daftar belum? Siapa yang daftar ini insya-Allah kalau tak ada aral melintang dia boleh pergi pada tahun 2100 pek boleh. 3 kali mampu tak boleh pergi ni. Mampu hidup tak pergi ni tau. 2100 pek boleh. Lama kan. Iyo, hanya orang yang dah pergi dia tahu nikmat kan. Siapa dah pernah pergi umrah dia tahu. Seronok pergi. Iyo. Macam dengar ceramah ni lah. Kan? Orang yang dah pergi dengar ceramah tu dia tahu nikmat duduk dalam majlis ilmu. Betul. Nak puaskan hati semua memang tak boleh. AJK surah Al-Iman yang baru saja dilantik. Baju pun belum habis gosok lagi. Ada lain lagi. Kan? Tak adalah saja. Buat program-program baik. Tak kira nanti tahun berapa tahun sekali pemilihan tu. 3 tahun sekali. 3 tahun orang baru pula naik contoh kan. Buat je. Tahu kan. Jangan condemn orang dulu sudahlah kan. Buat je. Kan? Iya, buat yang terbaik. Penceramah dah susun ni Senin, Selasa, Rabu, buat je lah. Orang lain yang komplain, biasalah setiap taman perumahan memang ada wakil yang masuk air tu. Aduh, tak betul, ni tak betul. Duit banyak, program tak ada.
Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Iyalah penceramah tu kelakar marah. Kelakar, bondo. Yang penceramah seorang tu serius mana? Takut nak datang tak? Ya boleh lah. Yang seorang kuat mana seorang menjorit-jorit. Salah juga. Yang seorang tu tak terang lah. Dia ni bisu tu. Berbisik-bisik cakap dengan siapa? Nak puaskan hati semua orang tak? Yang penting niat kita baik, buat yang baik ya untuk orang. Macam poi umrah kan. Orang yang poi dia tahu nikmat kan. Dah poi tahu macam dengan ceramah. Hanya orang yang dengar ceramah tu dia bersandar kat dinding yang tahu nikmat Mana sama tengah dengan sandar, mana sama. Tak payah beralih dah, ni contoh. Mana? Kan. Ni tiang ni dan punya. Dinding ni dan punya. Itulah maksud orang dah poi, dia tahulah. Orang yang kahwin muda, dia je tahu nikmat kahwin muda. Kan? Dia umur 65, bini 25, dia je tahu. Yang kau dongki kenapa? Alhamdulillah dah jodoh dia. Alhamdulillah. Sebulan tak datang surau lepas tu. Nah, kau apa lah adik, kau faham kau? Kan, orang perempuan pun sama. Mulut tu jago. Perempuan sini saya okey, tampil lain ni. Dia dengar weh. Pakcik yang umur 65 tahun, bini 25 tahun weh. Burak moyo. Cuba jawab. Alhamdulillah dapat bini yang togap jago dia. Macam tu lah cakap. Bini 25 tahun, dia 65. Malam pertama mampu tu. Doreh batu mulut cubalah elok cakap kan. Jadi makna kata akhirnya kita ni kesimpulannya tengok balik kita ni nak capai mahabbah ma'iyatullah. Ingat tak saya kata tadi yang awal ma'iyatullah tu kesertaan Allah dalam kehidupan kita. Maknanya kita ni cari Allah dalam kehidupan kita. Kita pergi kerja, contohlah ma'iyatullah, sertakan Allah dalam hidup kita. Start motor bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat kita ke Allah, ingat kita ke Rasul. Start motor, dalam kereta pasang nasyid kau, pasanglah ayat Quran kau. Tu cara makna adaptasi ad-dinul Islam, cara hidup Islam dalam hidup kita ni. Kan? Ni bukan cakap orang masuk diri sendiri ni nak pasal ni. Kadang sama ya. Kan dengan tak apa di zikir tak tahulah. Kan? Tu sebab minta wana ya Allah mudah-mudahan. Tu sebab kadang-kadang ceramah, kadang-kadang dengan ceramah tu ingat dengan kita. Saya sendiri pun dengan ceramah tu bila dapat tajuk je ni, wah nak kena cari ni. Dia cerita apa ni? Ada tahu kan? Bayangkanlah hari Sabtu saya ke Lahad Datu, semalam Sandakan, pagi tadi Penang. Malam ni Puchong. Bayangkan tu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kan. Tu kita share. Doakanlah elok-elok. Buat yang baik-baik. I am for it, ingat mati for Allah. Mudah-mudahan itulah kata kunci yang nak bagi kita supaya kita susun balik diri kita ni, supaya kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita dan kecintaan Allah kepada kita tu kita cari. Jadi rasa cukup lah sekat tu. Saya faham lah tanda-tanda suruh berhenti tu, saya faham. Dia kalau duduk dah kejap-kejap berubah posisi tu, macam mana suruh berhenti tu. Dah cenia dah mula kek kupiah masuk saya faham mana dah tu. Dah mula tak tahu arah kan. Tak botu pesennya dah tu. Jadi saya faham. Jangan risau. InsyaAllah ada kesempatan lain kita jumpa lagi. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.